wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15, bab yang ke-12. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan mengubah perkara-perkara jahat dengan tangan, dengan lidah dan dengan hati, ataupun dengan hati. Kita sampai masalah yang ke-56. Masalah yang ke-57. Kalau dah tak boleh ubah dengan kuasa, tak boleh ubah dengan tangan, maka ubahlah kejahatan, kemungkaran dengan lidah. Kalau dengan perbuatan tak boleh, kita masuk pula dengan perkataan, mengubah dengan lidah. Lidah apa makna? Perkataan, kata-kata. Bukannya pergi ubah dengan lidah tu duduk gerak, bukan. Ya, mengubah dengan perkataan. Maknanya kena cakap, jangan diam. Nanti jadi setan bisu. Dah lah setan bisu pula. Ilmu ada, apa semua ada, tapi yang tak ada ialah suara. Diam je. Tengok benda haram, diam je. Maka itu nama dia apa? Syaitan bisu. Baik, kita lihat masalah ke-57. Engkar dengan lidah, dengan perkataan yang baik-baik. Kita bantah, kita tak setuju, kita tegur, kita nasihat, kita larang. Itu dipanggil apa? Engkar. Baik, engkar maknanya tak setuju. Engkar maknanya bantah. Duduk kak duduk mana? Nak kursi kuning cantik sikit, depan sekali. Duduk siap dengan payung. Dulu kecil-kecil dulu saya suka tengok cerita The Avengers, yang payung, hero dia buat payung pakai topi bulat kan. Hero tu nama apa lupa. Mati dah orang tua tu. Oh, payung tu hebat. Selain pada $6 million man lah. Baik. Engkar dengan lidah dan dengan perkataan yang baik-baik. Itulah yang patut dikemukakan, kerana setengah orang itu mau lembut hatinya dengan kata-kata yang manis, ajaran yang lembut, keluar kalam dengan pujuk, keluar kalam yang manis yang menunjukkan kasih sayang. Nombor satu, tegur, nasihat, bantah, larang dengan bahasa yang manis.
dengan lemah lembut. Sebab manusia ni kadang-kadang nampak garang, nampak brutal, tattoo satu badan tapi lembut. Nah, tengok lipas melari padahal tattoo. Tengok lipas ni duduk atas keti, sadar lagu mana. Ni namanya hati tisu. Dia cepat koyak, cepat cair. Dengan apa mencairkan? Dengan kata-kata. Sebab tu banyak orang yang kalah dengan orang yang sweet talker. Oi, garang di pejabat, tapi kena dengan orang yang pandai bercakap, lembut lembai, lentok turis makcik tu. Sebab kata-kata itu dia boleh mengusik hati orang. Kata-kata tu kalau kita terbit daripada hati, dia akan jatuh di dalam hati orang lain. Maka tertentulah yang demikian itu pada tempat, pada masa dan pada orangnya. Seperti dikatakan kepada orang yang bermalu dan dalam taulannya yang berakal. Dia kata nak cakap lemah lembut ni pun kena tengok tempat. Kita baca dah minggu lepas. Tengok orang, tengok macam mana. Nak cakap lemah lembut macam ni kena pergi slow talk dengan dia. Ya, Allah sayang. Allah sayang semua. Allah sayang. Ulur RM50 baiklah dia. Sayang semua, sayang, sayang. Baik, nak faham, tak faham sudah. Apakala pekerjaan kamu adalah pekerjaan yang dilarang oleh syarak kita sebagaimana engkau ketahui, maka aku tiada upaya dan tiada sampai hatiku membiarkan saudaraku atau taulanku atau anakku atau kasih sayangku yang demikian. Kerana perkara ini kamu pun tahu dimurkai Allah, maka tiada aku sukakan kamu masuk ke dalam murkanya. Dan kamu tahu kerja mungkar seperti ini menambahkan balak kepada yang mengerjakannya, maka aku tiada suka diturunkan balak kepadamu. Ini pendekatan lemah lembut yang saya sebutkan tadi. Ada ustaz kita ni, dia bila dia cakap Allah sayang, Allah sayang kita, Allah sayang, jadi orang lembut hati. Okey, ni orang lembut hati tu cara dia pula. Tapi kalau ramai-ramai macam tu pula letih lah. Yang ni dia kena pergi seorang-seorang menghadap dalam jumlah yang kecil, ataupun orang perseorangan yang terlibat dengan benda haram, pergi cakap dengan dia. Kita panggil apa? Slow talk. Ajak dia ngopi, ajak dia ngeteh. Sekali cakap, aku ni sayang pada kamu. Bila kamu buat benda haram ni, aku takutlah Allah murka pada kita semua. Dia kena cakap macam tu. Kalau kita cakap ramai-ramai macam ni, rasa semua tidur. Jadi tempatnya, orangnya, orang macam ni kena cakap dia. Pergi jumpa dengan dia. Masalahnya kita tak jumpa. Kita duk bercakap dalam TikTok, dia tak dengar. Buka dalam Facebook, dia tak ada Facebook. Bila nak sampai kat dia? Kena cari, hantar surat dekat dia. Okey, lah ni tak tahulah. Kita nak cari dia pun dia lari ke Thailand. Lepas dia lari Thailand, dia pergi Australia pula. Dia memang tak jumpa dah. Kita pula pintu sempadan tutup, tak jumpa lah sajak tu. Kena nasihat pada dia. Kita hidup tak lama, sampai bila kita nak rasa diri kita lawa? Walaupun semua orang puji kita lawanya, kulit cantiknya, tapi kalau Allah tak redha, Allah tak sayang, tak guna juga. Biarlah kita ni bodoh ke, buruk ke, apa ke, tapi janji Allah sayang. Baik, Allah cinta, Allah suka pada kita. Baik. Dan kamu tahu pekerjaan yang seperti ini ialah pekerjaan orang kotor-kotor. Maka kamu ni bukanlah asal keturunan orang kotor-kotor, bahkan kamu ni keturunan yang dimuliakan. Kamu ni keturunan yang dihormati. Tidaklah layak kamu menghapuskan nama kamu kepada busuk dan hina dan tidak turun rahmat Allah pada kamu. Ini cara kita nak cakap. Macam P. Ramlee aja pada kita. Dalam cerita Bujang Lapuk, kan Mak Eton tu, Tanjung Perak tu kan garang. Badannya besar, orangnya garang, orang kaya. Mak Sudin pula orangnya kecil, miskin pula. Okey, Sudin mengorak Eton, Mak Eton tak setuju.
Mak Sudin kata, kau jangan hina orang aku, jangan hina nama aku, gaduh-gaduh. Aku ni orang kaya, aku ni. P. Ramlee kan datang redakan. Apa kata P. Ramlee? Sudahlah makcik, makcik ini bukan orang biasa-biasa, makcik orang ada-ada. Tahu pun kau aku orang ada-ada. Terus senyap terus. Sebab aku ada 2 cincin berlian. Mak Sudin pula jawab, aku ada 2 cincin tembaga. Kata dia, udah bergaduh pula. Jadi dalam filem tu P. Ramlee tunjuk macam mana nak bagi down, okey, nak bagi tenang orang yang sedang mengamuk ni. P. Ramlee puji dia, makcik bukan orang biasa-biasa, makcik orang ada-ada. Pak saya apa? Pak saya ada 2 cincin berlian. Itu pun dah dikira ada-ada. Baik. Tidaklah pula sampai hatiku melihat akan dikau diperbuat seperti orang yang tidak berharga. Dan padahalnya bapa kamu orang baik, bangsa kamu orang mulia yang dipuji orang, suka berbuat ibadat kepada Allah dan taat dan sebagainya. Itu cara nak pujuk orang. Jadi yang ni kita kena jumpa orang tu. Sebab tu pengarang kitab ni kata jumpa orang tu nombor 1, kalau boleh jumpa. Sebab itu kita kena kawan dengan semua orang. Bila kita kawan, kita kenal, kita rapat, senang kita dakwah, senang kita cakap. Dengan pondan kita kawan, bukan suruh kita jadi pondan. Boleh kita nasihat dia, sudahlah abang weh, pakai macam ni haram bang, dosa. Abang bayangkan kalau abang mati macam ni, nak kata jantan pun tidak, nak kata perempuan pun tidak. Okey, tu yang satu pondan buat dalam FB live dia, dalam TikTok dia, ketam seekor 1 kilo RM49, ketam jantan. Ketam perempuan RM29. Nampak, ketam jantan lebih mahal daripada ketam perempuan. Mana perempuan tu je ketam betina. Di sini dia kata ketam jantan lebih mahal daripada ketam perempuan. Cuba campur dua-dua, perempuan dengan jantan, lagi mahal. So air ni mahal lah, sebab air ni campur dua-dua. Kata dia, astaghfirullahalazim. Sebab dia kata dia dah campur dua-dua, dia lagi mahal. Jantan pun dia, perempuan pun dia. Tu nama dia unisex, nama dia. Baik. Jadi orang macam ni kita kena pergi jumpa. Bukan setakat sekali, 2-3 kali. Ni banyak jemaah tabligh buat macam ni. Jemaah tabligh dia tak buat ceramah besar-besar ni, dia pergi target orang ni. Dia pergi jumpa orang ni, dia pergi jumpa orang ni. Tarik. Yang ni yang nombor 1. Mengingkarkan dengan lidah. Cara dia dengan siapa? Cara lemah lembut. Bayangkan kalau kita pergi cakap pada pemimpin. Cakap pada pemimpin, lemah lembut dengan dia. Kita duk berkokok dalam Facebook, dia bukan baca pun, dia sibuk. Dia sibuk nak cocok orang. Mana dan, pergi jumpa dengan dia. Bagi tahu dekat dia, KJ, haram laki-laki pakai gelang. Tak boleh. YB, dosa YB. Atas alasan apa pun tak boleh. Melainkan gelang tu pasal sakit, maka dia bagikan gelang pink, tanda demam. Tak pun sebab pergi Mekah, gelang pengenalan. Tak pun gelang pakai jam, tak apalah. Kalau saja-saja pakai tak boleh, haram. Tapi masalahnya kita tak rapat dengan dia, kita tak kenal dia, kita tak boleh rapat dengan dia. Akhirnya tak jadilah dakwah. Nabi Muhammad dihantar surat, tak boleh rapat, dia buat apa? Dihantar surat. Nabi hantar pada raja-raja, kepada king-king, kaisar-kaisar, Kisra. Nabi Muhammad hantar surat. Nak pergi tak boleh, hantar wakil bagi bercakap ni. Itu kaedah Nabi berdakwah dengan lidah ni. Demikianlah, keluarkan perkataan yang manis-manis dan lemah lembut. Perkataan yang manis dan lemah lembut, dan pujuk pulan yang manis, sebagaimana perbuatan ahli penasihat yang bijak-bijak. Itulah nama dia ajaran dan larangan menggunakan lidah. Masalah kita sekarang ni, kita tak rapat. Kita hanya rapat dengan orang yang baik-baik dengan kita. Ini nak dakwah apa lagi dah. Saya ni rapat dengan Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad baik lah.
Nak cakap apa lagi kat dia? Sudahlah Ahmad, insaflah kita Ahmad. Memang dia insaf lah pun, 24 jam jubah. Ya, semayanglah Ustaz Ahmad. Memang dia semayang, dia tu imam. Cuba kita luahkan pergaulan kita, luahkan hubungan kita dengan semua orang, maka senang kita berdakwah. Tapi pemikiran setengah orang pada kita jumud, kolot. Bila kita rapat dengan orang yang pondan, nawak tu duduk dengan pondan, tak lagi peluk pondan lah tu. Nampak pergi berdakwah pada orang songkok tinggi, tu UMNO tu, jilat UMNO tu. Pergi berdakwah pada pemimpin, ini nak projek ni, ini perangai orang kita. Pergi berkawan dengan artis, lara dah. Ustaz-ustaz sekarang lara dah. Itu ustaz kena duk buat apa? Duk dalam gua, duk berdakwah dalam betapa dalam gua tu, nyanyi setahun mata kaji semarin seng yang tu. Kalaulah kita boleh berkawan dengan semua orang, lagi cepat dakwah. Tapi pahaman kolot kita daripada tahun 70, tahun 80 tak habis-habis lagi. Kolot dalam politik, singkat dalam pemikiran. Akhirnya orang-orang tadi ni yang buat maksiat tak ada siapa nak tegur. Yang artis terus hanyut dengan artisnya sebab tak ditegur oleh orang yang rapat. Pondan-pondan terus dengan pondannya, LGBT dengan LGBT-nya. Sebab orang yang baik-baik semua mengasingkan diri. Kalau bercampur kan jadi fasik, kalau bercampur dengan dewan nanti jadi lara, jadi syubhah. Maka tak jadilah benda ini. Okey, tak jadi. Sedangkan dalam agama kita ada berbisik-bisik yang disuruh. Berbisik-bisik yang disuruh ialah mengajak orang bersedekah, mengajak orang berbuat baik. Itu nama dia berbisik-bisik. Nama dia najwa. Nama cucu kita najwa. Najwa tu ialah bisikkan. Ustaz Ahmad ingatlah ayat Ahmad, tidaklah ada bisikan la khaira. Macam mana Ustaz Ahmad? La apa? La khaira fi katsirin min najwa. Itulah dia ayat yang Ustaz Ahmad baca tu. Tidaklah ada bisikan yang lebih baik melainkan bisikan mengajak orang untuk bersedekah au ma'rufin, atau mengajak orang berbuat baik. Ustaz Ahmad ni Al-Quran bergerak. Tanyalah ayat apa, dia boleh jawab. Untung Pak Mentua dah. Tak ada kena-mengena kan. Jadi kita berbisik ni dua ni bagus. Dua ni bisikan ni bagus. Pertama, bisikan ajak untuk orang bersedekah. Kamu ni ada duit sedikit lebih-lebih tu, sedekah lah anak yatim tu. Tak habisnya makan duit kamu pun juta. Kamu pula Isnin puasa, Khamis puasa, memang tak luak lah duit kamu. Hari Selasa pula makan free kat Barakah. Bila duit kamu nak luak? Mati kamu esok, menantu ambil sikit, anak kamu ambil sikit, orang ambil sikit, lebuh duit kamu. Cuba kamu sedekah. Itu nama dia najwa, bisikan. Yang keduanya bisikan ajak buat baik. Udah lah benda tu, kita dah tua. Dalam kawan-kawan kita satu sekolah, tinggal kita berdua je hidup. Yang lain semua dah innalillah. Bila lagi kamu nak berubah ni Mat? Mana ini dua bisikan ni bagus. Duduk orang bisik, slow talk dengan dia, WhatsApp dengan dia, SMS dengan dia, pujuk hati dia. Lain-lain bisikan tu tak termasuk. Kadang kita bisik juga. Ustaz Kazim ni benar-benar bini dia buat apa nampak. Dengar khabar 4, ada kata 2, ada kata seorang, macam mana? Bisikan macam tu, esok di hari kiamat Allah hisab. Okey, jawab di hari kiamat ni. Baik, kemudian kata Abu Sa'id lagi, wa man lam yastati' fa biqalbi wa zalika adhaful iman. Maka barang siapa yang tiada kuasa baginya menegah, melarang dengan tangan dan lidah, maka engkarkan dengan hati.
dan yang demikian adalah selemah-lemah iman. Hati tak setuju. Kita duk tengok orang sembahyang renggang tu kan, tuan-tuan setuju tak? Boleh ubah tak dengan tangan? Tak boleh. Denda 1,500, penjara 2 minggu. Siapa hak sembahyang rapat, denda 1,500. Masuk penjara pakai baju oren. Tak paksa pakai baju oren. Jalan ramai-ramai bergari pula tu. Semayang tu. Seorang kena 1,500. SOP kena ikut nak buat je nak. Tak mampu nak ubah tak. Nak ubah dengan tangan tak mampu. Nak ubah dengan mulut, siapa nak dengar cakap Kak Som? Kak Som pun bercakap dalam Facebook tak ada. Nak cakap dengan TikTok pun tak ada. Yang ada talk, dia je talk. Lah sekali tak setuju dengan hati. Kita pun sembahyang apa renggang-renggang, main bola rapat, buat hari keluarga rapat, makan-makan rapat, sembahyang renggang. Ya Allah, sedihnya hati Som. Hati tu tak setuju. Itu nama dia selemah iman. Tapi kalaulah dalam hati pun tak ada, tak setuju tu, seronok pula sembahyang renggang-renggang. Kalau bersin pun tak kena. Seronok pula renggang-renggang, tak adalah busuk, bercampur bau. Bagus pula sembahyang macam ni, selesa. Kalau nak terkentut, nak terberak ke senang, lalu ke belakang, lueh je kata dia. Orang macam ni tak ada iman, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak ada rasa apa-apa dengan sesuatu benda. Baik, kemudian sesungguhnya dengan sepotong hadis ini menunjukkan kepada kita yang tiada kekuasaan melarang dan menegah mungkar dengan lidah dan tangan tak boleh berdiam diri semata-mata, bahkan ingkarkan pula dengan hati. Sebut hati tak setuju, dalam hati tak redha. Tanda yang menunjukkan lemah melarang dengan lidah, apabila ditegur mungkar, dijawab orang yang membuat mungkar dengan kata, apa peduli kau? Kau peduli apa? Kubur aku asing, kubur kamu asing. Bukan aku nyusah kamu pulang kubur. Oi, dia marah kita. Serta ditindaknya pula dengan berbagai perkataan lucah. Bila kita nasihat, dihentamnya kita balik dengan perkataan lucah. Habis dia sebut, mak kau hijau, bapak kau biru, keturunan kau sundal, mulut kau, oi. Ada tak sekarang orang yang mulut macam itu? Ada. Ya, mak kau sundal, keturunan pelacur mak kau ni. Ui, ganasnya bahasa kalau kita cakap. Kalau gitu tak payah cakap lah. Kalau kita tegur, dia balas kita balik dengan kata-kata lucah, atau membawa kepada fitnah dan gempar. Bila kita tegur dia, lagi dia bising, mengamuk dia, atau marah sampai nak memukul dengan sebab kita larang, atau ada mani' yang lain, ada larangan yang lain, ada cara yang lain untuk kita menegurnya. Maka rupa mengingkari dengan hati itu ialah, pertama, membenci perbuatan mungkar yang diperbuatnya. Aku benci. Kita tak benci pada orang tu, kita benci pada buatan dia tu. Orang ni apalah hak kita nak benci? Kita pun orang yang diciptakan oleh Allah yang satu. Mana ada hak kita nak menyampah pada orang? Aku tak suka dengan dia. Kenapa? Hitam. Allah yang buat engkau, Allah yang buat dia, pasal kau tak suka pula. Yelah, hitam, tak suka.
Saya dah pesan kat dia, kalau nak cari isteri cari yang putih. Yang putih tak, dia bawa balik hitam juga. Kalau menantu kita hitam, bagi dia beranak, InsyaAllah lepas bersalin dia putih. Tak percaya tuan-tuan tengok cerita Dayang Senandung. Sarimah tu hitam, pas beranak putih tu. Terkejut beruk mak dia. Tu cerita Dayang Senandung. Okey, itulah cara dia, beranak banyak-banyak. Baik, kemudian dan katanya, dan jangan kita ni pula tidak suka sekali-kali kepadanya, pada orangnya, pada perbuatannya, saya kata tadi. Dan berazam di dalam hatimu, sekiranya aku ada kekuasaan dalam tanganmu, niscaya aku akan tegah dengan kekuasaan menggunakan tangan ini. Banyak orang yang cakap macam ni. Bila belum dapat kuasa. Cuba ingat balik 20, 10, 15, 30 tahun dulu, waktu belum dapat kuasa. Kalau kita memerintah, hari ini kita menang, besok kita akan tutup kilang arak. Pernah dengar tak ucapan tu? Sekarang arak lagi banyak pula dia jual, siap dengan nama Melayu lagi. Mana pergi ku? Dah kuasa di tangan kau. Kalau kita ada kuasa, kita akan pastikan semua pramugari tutup aurat atas kapal terbang. Bila dah ada kuasa, kita tidak ada kuasa untuk mewajibkan syarikat pula dah. Dulu belum kau dapat kuasa, kau janji macam-macam. Sekarang kuasa di tangan kau. Cakaplah, buatlah. Apa yang boleh dibuat-buat dulu. Buktikan bahawa apa yang kita cakap bukan semata-mata cakap hanya untuk meraih undi. Kita buat untuk meraih cinta Allah. Baik. Dan kata dia, begitu juga dengan lidahmu. Tetapi kamu tidak berdaya. Tak pernah menang pilihan raya, kalah saja-saja. Maka kamu engkarkan dengan hati. Yang ni yang banyak ni. Tok-tok guru dah tegur, nak cakap, hentam balik. Tok guru ni kelulusan apa? Ustaz-ustaz pondok ni kelulusan apa? Bila saya petikai ada orang hina makanan sunnah, hentam saya balik. Ustaz Ghazali ni kelulusan apa nak petikai doktor-doktor ni? Saya kata janganlah hina habatus sauda, janganlah tolak madu lebah. Kau nak tolak madu menikah tak apa, tapi jangan tolak madu lebah. Itu ayat Quran tu, fihi shifa'ul linnas. Dalam lebah, madu lebah tu ubat pada manusia. Dia tak sebut ubat pada orang Islam, dia sebut linnas, pada semua manusia. Dia tak kata hanya ubat pada orang Islam je. Ada benda yang jadi syifa wa rahmatan lil mu'minin. Syifa wa rahmah, syifa dan rahmat pada orang beriman. Ada ayat Quran macam tu. Tapi untuk madu, syifa ulin nas, ubat pada manusia. Manusia tu apa? Semua. Orang kafir pun dapat manfaat, orang Islam pun dapat manfaat. Tu nama dia manusia. Beza tu, ada ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut untuk orang beriman dia dapat manfaat. Misalnya akhlak Rasulullah tu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman, Ustaz Ahmad ada, liman kana yarju. Nampak Ustaz Ahmad ni tanya je ayat apa dia dapat. Betul wah siapa dia isteri dia. Pada diri Rasulullah tu ada contoh teladan yang baik. Untuk siapa? Untuk orang yang mengharap pertemuan kepada Allah di hari kiamat, dan orang yang sebut nama Allah banyak-banyak.
pada contoh Nabi Muhammad tu ada manfaat. Pada orang yang tak ingat pada Allah, yang tak sebut Allah, yang tak ingat pertemuan dengan Allah di hari kiamat, apa cerita tentang Nabi Muhammad tak ada faedah bagi dia. Tapi bagi madu lebah, Allah Ta'ala sebut dia adalah ubat kepada sekalian manusia. Walaupun dia tak beriman sekalipun, dia minum madu, dia makan madu, ada manfaat pada dia. Bila saya cakap macam itu, hentam kena. Kiri kanan depan belakang saya kena hentam teruk. Bila saya kata makan habatus sauda, lagi hentam teruk. Ustaz-ustaz pun tibai saya. Sekarang dah 2 tahun lebih Covid, semua bagai cari habatus sauda. Dah cocok pun cari lagi habatus sauda, cari balik madu lebah. Orang cakap dulu tak nak percaya, ubat dah ada, dah apa semua dah ada. Oh, kita belum melakukan kajian saintifik ya, tentang kebaikan habatus sauda. Tidak ada ujian, kita tak boleh buat lah. Habis tu vaksin tu ada ke ujian saintifik? Ada ke data dia berapa orang sihat, berapa orang mati? Terus cocok je, tak ada pula. Boleh pula kita terima. Yang Nabi Muhammad kata habatus sauda itu adalah ubat kepada sekalian penyakit, melainkan mati. Kita boleh kata pula kita memerlukan masa untuk mengkaji ya, sebab tidak ada ya. Ya Allah, nak kaji pula kata-kata Nabi SAW. Baik, kemudian maka katanya, kalau dah tak boleh cakap dah, saya pun malas cakap kena hentam pula, cakap kena tibai pula, dapat surat pula, warning pula. Maka katanya, berazamlah di dalam hatimu, tapi kalau tidak berjaya, maka kamu engkarkan dengan hati. Apabila sudah diengkarkan dengan hati, dengan benci daripada memperbuat, hendaklah pula zahirkan pada dirimu. Jangan didekati perkara-perkara yang mungkar dan pergilah jauh daripadanya. Jangan lagi duduk sekali. Macam saya tegur pondan, saya pun dakwah kat pondan juga, cuma tak masuk Facebook je lah, dakwah juga. Cakap 2-3 kali tak mau juga, dia marah kita pula. Jadi tu saya campur lah. Tu saya campur lah. Dulu saya dakwah dekat Taman Tasik, sebuah bandar tu. Dulu lama. Masa tu saya buat program radio, nak cari konten untuk rancangan radio. Apa aku nak buat? Fikir-fikir temu ramah dekat pondan. Cari pondan malam-malam. Bawa Walkman pi rakam. Masa tu Walkman lah. Saya tanya kat dia, apa cita-cita abang? Kehendak abang sebenarnya apa? Cita-cita I nak jadi perempuan sepenuhnya. Okey? Maksud abang? Sepenuhnya lah. You tak faham ke sepenuhnya apa? Oh, sudah tak. I nak jadi perempuan sepenuhnya. I semua dah buat dah, tengah yang itu je belum. Lah. Nasihat. Kemudian saya bagi dekat dia CD saya. Masa tu zaman CD. Tak apalah bang, saya pun tengah ada buat projek ni untuk rancangan saya. Bagi kat dia. Okey, terima kasih atas kerjasama. Terima kasih saja ke? Ulo-ulo lah. Ulo RM20. Ingat lagi tuan-tuan. Kemudian dia telefon saya, dia kata, Ustaz, boleh jumpa tak? Tengoklah kalau saya pergi, saya singgah. Saya nak berubah lah Ustaz, saya nak taubat. Berkat doa, berkat CD, ceramah CD. Tak apalah, berubahlah. Tak apa susah lah pakai baju perempuan dah. Carilah perwatakan laki-laki balik. Kemudian dia kata, Ustaz, saya nak ajak kawan-kawan saya berubah. Bagus sangat. Boleh tak Ustaz datang nasihat ke ceramah ke? Taubat lahun tak datang baoi puak-puak tu. Mana maunya ceramah pada pondan datang, semua tak maunya baoi. Kena ubah teknik. Abang buat sambutan hari jadi. Abang buat sambutan hari jadi abang, panggil dia orang datang. InsyaAllah dia orang datang. Siap pakai kun atas kepala tu.
dukun tepi jalan tu botas kepala datang. Jadi waktu nak baca doa, abang jemput saya, baru boleh buat. Itu yang saya bila saya ingat sampai sekarang tu ingat lagi. Bila saya sampai majlis mereka tu, saya bersalam dengan mereka. Assalamualaikum bang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam. Ada sampai nombor 5 ke nombor 6 kan? Dia kata haram. Astagfirullahaladzim. Tak boleh salah, haram kata dia. Jadi ini pendekatan kita. Okey, pendekatan kita ubah, tak mampu juga. Katalah ketua dia tadi, apa nama, big boss dia tadi tak berubah, dia hentam kita balik. Dia tak suka. Jadi jangan campur lah. Tanggungjawab aku dah selesai. Aku dah nasihat. Hang masih lagi buat, aku tak mau campur dah. Sekali lagi aku redha perbuatan kamu. Jadi apa tujuan kita baik dengan dia, apa tujuan kita campur dengan dia? Tujuan dia ialah untuk dakwah. Kalau dia dah tolak dakwah kita, jangan duduk sekali lah. Dia kaki judi, kita dah nasihat dekat dia, jangan main judi din, dosa din, neraka din. Dia tak layan. Kita pula duduk belakang dia, tengok nombor teruk dia. Kita pula duduk belakang, tengok laga ayam dengan dia. Salah. Dia tak mau dah. Tinggalkan dia. Jangan campur lagi dengan dia. Dan sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana firman Allah, fala taq'ud ba'da zikra ma'al qamz zalimin. Maka janganlah engkau duduk selepas daripada engkau memberi ingat, memberi nasihat, memberi tegur ajarmu berserta dengan kaum-kaum yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah pesan pada kita, jangan kau duduk dengan orang yang zalim. Selepas engkau nasihat, selepas engkau tegur, mereka tak nak berubah, maka Allah pesan jangan lagi duduk dengan mereka. Pi cari yang lain, pi cari dunia lain. Okey, kalau tidak, dengan kamu kena lagi ni. Engkarkan perkara larangan syarak dengan hati itu selemah-lemah amalan. Iaitu dalil daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dikatakan engkar itu selemah-lemah amalan kerana hati itu amal yang memberi bekas kepada diri orang yang engkar sahaja, dan dia tidak mampu menghilangkan kemungkaran kepada orang yang berbuat maksiat dan yang diengkarkannya. Lemah. Tapi kalau hati kita pun tak tegur, macam mana? Hati kita pun rasa tak seronok, tak ada perasaan tak seronok dengan maksiat. Apa tahap iman kita? Tak tahu. Kita pergi kenduri kahwin, ada joget lambak. Okey, siapa yang nak menari boleh menari. Pakat ada kogeran, ada perempuan joget pula 4-5 orang duduk atas kerusi. Kita pula bagi tahu kat isteri kita ada ceramah agama. Abang kalau tak ada ceramah agama, tak kuasa abang tinggalkan kau di rumah seorang-seorang. Amboi Pak Maon, dengan pakai baju kot, kain pelekat, buat tongkat, sampai tengah jalan campak tongkat tu. Kenapa kau ni lambat sangat? Kata dia. Oi, lambat apa? Start pukul 8. Relax Abang Maon. Naik bersikal Abang Maon. Kan situ banyak perempuan joget. Itu rupa perempuan joget. Kita pergi kenduri kahwin ada. Makan nasi baliklah. Apa dia orang menari-menari tu? Biasalah. Hiburan sikit. Yelah, tak boleh macam ni. Kenduri kahwin ni benda disuruh agama. Joget-joget macam itu tak ada disuruh agama. Allah kata wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur yang betul dengan yang salah. Ini dah campur. Lepas makan balik. Ini tidak, dengan kopiah-kopiah dia pergi sekali. Udah ada awak terai lah, itu dia. Dia pula jadi Pak Maon di situ. Tak kena tu. Okey, tak kena. Baik. Dan bersalahan engkar dengan tangan dan lidah, maka ianya lebih memberi bekas lebih daripada engkarkan dengan hati.
Kalau kita engkar dengan hati, siapa tahu? Engkar dengan lidah, tahu tak? Engkar dengan kuasa, orang tahu tak? Orang tahu. Tapi kalau kita tak setuju dengan hati, siapa yang tahu? Itu yang lemah iman ni. Iaitu kalau kamu engkar dengan tangan, daripada orang yang berkuasa tidak syak lagi akan hapus maksiat dan mungkar, kerana berupaya ia meruntuhkan pajak judi misalan. Misalnya kerajaan Kedah, dia nak tarik balik, dia nak bekukan, dia nak batalkan, tak nak renew lagi dah lesen-lesen judi di Kedah. Alhamdulillah, ada kuasa tutup kedai nombor ekor. Alhamdulillah, bagus Menteri Besar Kedah. Yang inilah yang kita nak. Judi ni bukan hak orang kafir. Ulang balik, judi bukan hak orang bukan Islam. Sebab dalam agama mereka pun tak bagi berjudi. Masa bila hak dia orang pula? Okey, judi dengan minum, judi dengan isap dadah, hak orang kafir ke? Isap dadah hak orang kafir tak? Habis tu kenapa tangkap orang isap dadah? Suka dia sama je judi dengan isap dadah, dua-dua benda tak elok. Pasal apa yang judi ni sangat nak bantah-bantah orang, nak tutup, bantah, nak saman-saman. Padahal isap dadah sama juga. Kalaulah judi dibenarkan, patutnya isap dadah pun dibenarkan. Hak orang bukan Islam. Jadi kena faham betul-betul ni. Judi ni melibatkan duit juta-juta. Maka banyaklah orang bantah. Tapi kita kena terus berpegang dengan hukum. Islam tak bagi. Kamu suka ke, kamu tak suka, kamu punya pasal. Nak berjudi pergi negara lain. Duk negeri ni tak boleh berjudi. Alhamdulillah, kita ada kuasa. Bila kita ada kuasa, kita boleh buat. Ini kekuatan orang yang ada kuasa. Kerana atau membakar rumah sundal. Dibakar Saya tengok dalam YouTube rumah sundal di Bangladesh, dekat pulau. Siapa yang nak cari sundalan, naik bot pergi. Lah, makcik-makcik tu duduk berdiri kat pintu rumah masing-masing. Dengan rumah buruk, tilam buruk, orang pun buruk. Pakai duk menega, hak jantan mari tengok. Tu di Bangladesh. Datang pada kita bakar je rumah. Ni ingat bakar orang, bakar rumah. Okey, tak ada duit, hidup susah, jadi pelacur. Kadang laki jual, hak dia buat dokumentari tu laki dia jual. Laki dia pergi cari pelanggan, buat balik tidur dengan isteri dia. Dia pergi cari lagi, dapatlah duit, kata dia lepaslah duit beras, kata dia. Lagi bininya bang, lepaslah duit beras, kata dia. Eloklah dia lepas duit beras, kata dia. Apa kejenis ini tuan? Kalau ada kuasa, kita boleh tutup ataupun mencurahkan arak ke bumi. Kalau ada kuasa boleh tak? Boleh. Ataupun berkuasa menangkap, memasung dan mendenda orang yang berbuat mungkar. Maka kita boleh gunakan kuasa memenjara, menangkap. Sebab tu kalau kita mengubah dengan tangan, kita mempunyai keupayaan yang sangat hebat. Tapi nak buat macam mana? Kita tak ada keupayaan kuasa. Kalau demikian, turun begitulah dengan lidah, maka memberi bekah ia lebih daripada hati. Kerana lidah ulama itu terkadang memberi nasihat, dengan lemak manisnya sangat memberi bekas kepada orang yang mengerjakan yang mungkar. Yang kedua, dia kata dengan lidah. Lidah ni kalau kita bercakap, insya-Allah ramai orang berubah. Cakap je. Tambah pula cakap dengan lemak manis. Lemak manis ni bukan kicap. Ni kicap lemak manis pula.
Okey, lemak manis ni bukan lagu. Okey, lagi tuan-tuan faham lemak manis punya lagu pula. Ada lagu lemak manis tu kan. Okey. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Itu lagu lemak manis. Lemak manis di sini maknanya kata-kata. Bila kita cakap elok-elok, cakap baik-baik, insya-Allah berubah manusia. Kita ubah suami kita. Dulu suami tak semayang, puasa ni janganlah, disuruhnya kita masak, dia tak puasa. Kita nak ubah dengan kuasa kita isteri, kita ubah dia dengan lidah. Doa pada Allah bagi kita ni lancar bercakap, bagi kita ni ada idea untuk bercakap, bagi suami kita ni terbuka pintu hati bila kita tegur dia. Abang rasa nak puasa dengan abang besok hari Isnin. Abang puasalah bang, boleh kita buka puasa sama-sama. Tak pernah lagi sembahyang subuh dengan abang, kita jemaah dekat surau. Besok kita pergi nak abang. Orang perempuan ni boleh lembut, tapi sayang tak gunakan kuasa lidah orang perempuan tu untuk tackle suami ni. Saya dah kata banyak kali dah, jangan tunjuk kuat, tapi cari simpati. Kalau kita nak tunjuk kuat dengan suami kita, kalahlah kita. Tenaga dia kuat, kita tenaga tak kuat, tapi kita boleh mengalahkan dia dengan simpati. Tunjukkan simpati, suruh dia kesian pada kita, berubahlah suami itu. Baik, dengan tiada payah orang yang diingkarkan itu mendapat apa yang disuruh untuk mengerjakan perbuatan taat dan ibadah. Mengingkarkan dengan hati sesuatu yang dilarang oleh syarak, adakah wajib? Kata ulama, sanya mengingkari dengan hati itu wajib aini atas tiap-tiap hati seseorang yang mengaku Islam, dan mengingkarkan dengan tangan wajib aini atas orang yang ada kuasa yang mengetahui itu perkara mungkar, dan wajib kifaiyah jika bersama ia mengetahui dengan beberapa orang yang berkuasa dengan dia. Jadi kata dia mengingkari dengan hati, hukumnya wajib aini atas tiap-tiap seseorang. Wajib aini maknanya wajib atas diri kita, individu. Kalau tak setuju, hati kena cakap aku tak setuju, aku tak reda. Jangan tuan-tuan diam je tengok maksiat. Okey, tengok orang buat konsert tergedik, terkoyak, terkangkang di sana. Kena cakap dalam hati, Astaghfirullahalazim. Musim-musim Covid pun kau orang buat macam ni, ya Allah. Tapi tak tutup TV. Ada tengok pula, serupa lah. Kan kita dah baca tadi dah, kalau kita tak setuju dengan hati, kita kena jauhi, jangan tengok. Okey, yang kedua, kalau orang itu ada kuasa, ada keupayaan kuasa, maka wajib aini ke atasnya mengubah. Dan kalau ramai-ramai yang mengetahui, wajib kifaiyah, fardu kifayah untuk menegahnya. Begitulah tuan-tuan orang yang ada kuasa. Allah akan tanya dia di hari kiamat, apa yang kamu buat dengan kuasa yang kamu ada ketika hidup dalam dunia? Maka jangan seronok sangat kita ni, ya, berlumba-lumba nak jadi pemimpin, nak jadi penguasa. Kalau kamu adil, kamu paling awal masuk syurga. Kalau kamu buat zalim, tak betul, surah Al-A'raf bagi jawapan. Baik, bab yang ke-13, bab ma jaa mithlul qaim 'alal hududillah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan perumpamaan orang yang berdiri di atas sempadan Allah Ta'ala. An Nu'man bin Bashir qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul qa'im ala hududillah wal mudhini fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fil bahri fa asaba ba'duhum a'laha wa asaba ba'duhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha yas'aduna fayastaquna al-ma' fayusubbuna 'ala alladhi fi a'laha faqala alladhi fi a'laha la nad'ukum tas'adun fatu'dhunana faqala alladhina fi asfaliha fa inna nanqubuha min asfaliha fanastaqi fa in akhadhu 'ala aydihim famana'uhum najau jami'a wa in tarakuhum ghariqu jami'a. Hadis yang sahih daripada Abu Nu'man bin Bashir, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang berdiri di atas sempadan Allah dan yang berlemah lembut padanya, seperti mana kaum yang berundi mereka itu dalam satu kapal di lautan, maka kena setengahnya sebelah atas dan setengahnya pula duduk di bahagian bawah kapal. Maka adalah yang di bawahnya naik ke atas mengambil air akan lalu dituang mereka itu di atas sekaliannya yang di atas. Bila orang bawah ni naik nak ambil air, orang bawah dia buat apa? Dia bawa air nak turun ke bawah, tumpah tak? Tumpah. Bila tumpah, orang atas komplain tak? Korang ni bagi basah kita orang je. Sekarang ni korang jangan lagi ambil air, kami tak izinkan lalu ke tempat kami. Jadi bila tak benarkan izin lalu ke atas nak ambil air, orang bawah ni nak buat apa nak ambil air? Nak buat macam mana ni? Maka kata dia, tiada kami benarkan kamu naik kerana kamu memberi mudarat pada kami, habis basah kami ni. Maka kata sekalian yang di bawah, kami akan lubangi daripada bawah, maka kami akan ambil air dari bawah, senang. Koma semua tak ada basah, kami tebuk je kapal ni, senang. Bila sampai dekat pulau, kami tebuk kapal ni, kami minta. Bila belayar balik kapal tadi, apa jadi pada lubang? Maka jika ambil peduli mereka itu atas dirinya, lalu ditegah mereka itu, lepaslah semuanya, dan jika dibiarkan mereka itu, nescaya karam semuanya. Begitulah orang yang duduk di atas sempadan Allah Ta'ala. Baik, apa maksud hadis ni? Okey, dalam kelas kita ni, kita ada beberapa row. Okey, kita ambil row tengah lah. Line tengah ni satu, line tengah ni satu. Antara dua row ni, dua line ni, apa dia sempadan dia? Ustaz Ahmad, row dia apa? Sempadan dia apa? Tu laluan tu. Ni laluan ni. Ni nama dia apa? Sempadan dia. Hudud nama dia. Bukan hukum hudud. Hudud, had, sempadan. Engkau jangan lebih pada had ini. Engkau had ini. Duduk diam-diam sini. Yang belah sini pula duduk diam-diam sini. Jangan langgar, kan gaduh. Berebut kursi, berebut laki, payah. Duduk diam-diam situ. Kalau duduk diam-diam, agak-agak gaduh tak? Tak gaduh. Tetapi ada orang belah sini pun dia tak duduk, belah sana pun dia tak duduk, dia duduk di tengah-tengah. Itu nama dia orang yang berdiri di atas sempadan. Orang yang duduk di atas sempadan. Orang macam ni agak-agak macam mana? Datang angin tiup, dia duduk belah sini.
Datang gempa bumi pula, dia belah sini. Kadang orang tolak dia, jatuh belah sini pula. Begitulah bahayanya orang yang berdiri betul-betul atas sempadan, atas pagar ni. Silap-silap dia boleh selamat terus, silap-silap dia boleh karam terus. Jadi sebab itu kita sekarang ni duduk pada tempat yang dibenarkan, yang disuruh. Nama dia hukum Tuhan. Duduk atas hukum Tuhan, pegang yang halal tu, ambil yang halal, pakai yang halal, minum makan yang halal. Jangan kau ambil tengah-tengah. Boleh ke mak makan benda ni mak? Apa tak bolehnya? Tengok punya ramai yang bertudung merata, kata mak. Tuan-tuan tak tengok dekat Ipoh tu, restoran apa, nasi ayam apa, Hollywood apa nama ke, punya ramainya beratur, makcik-makcik, anak-anak dara bertudung cari nasi ayam cahaya nu alif. Sembelih dah ayam tu, tak tahu kicap dia halal ke. Malulah kita, kedai orang nasi ayam orang Melayu begini duk nunggu pelanggan tak sampai. Saya duk tengok gambar-gambar mereka duk makan nasi ayam tu, ya Allah. Ayam tu campur dengan sup, campur dengan kicap cair. Ada pula toge pula. Ui, telan elok kita pun. Yang merata tu orang Melayu, anak-anak gadis. Hang tak tahu ke orang tu halal ke tak halal? Sebab Jabatan Agama kata syarikat lesen apa nama kedai tu tidak memegang lesen halal. Sebab tu sekarang ni kalau dulu kita sebut ayam kepak semua bukan geli, ayam cocok kita geli, ayam kerat pun kita geli. Sekarang tak ada perasaan geli tu. Orang kita pula ramai-ramai duk makan. Dah habis dah sensitiviti kita. Perasaan sensitiviti terhadap benda yang nak masuk dalam perut dah tak ada. Maknanya mungkin daripada kecil kita duk makan benda haram ke mak. Duk suap benda haram daripada zaman budak-budak ikut. Bila dah sampai tua bangka ni dah tak kisah dah. I tak kisah, I tengok halal, I tengok ayam so far so good. Janji bukan babi kata dia. Tapi mungkin ayam tu tak ada sembelih. Mana you tu tak sembelih? Mungkin dia ambil pada pembekal yang orang Islam kan? Kita tak tahu. Kalau dia tak disembelih, kalau dia tak sembelih pun kita sembelih lah waktu nak makan, kita bacalah bismillah kata dia. Eloklah. Benda dah sedap ni kita kata haram pun dia kata halal, sebab tekak dia kata sedap. Tapi kalau sedap halal pun tak mau. Juklah kita makan nasi ayam Kazim sedap, tak mau. Tak sedap. Walaupun halal. Tak nak. Pasal apa? Tak sedap. Kalau sedap, haram pun kata halal. Pasal sedap tekak punya pasal. Itu nama dia apa? Nafsu. Nafsu. Yang kedua, sebab nak tunjuk pada orang lain, kami up to date. Kami adalah orang yang berfikiran terbuka. Lagi makan kedai orang kafir, lagi bangga. Tak main lah makan mi kari kat ya. Ni lah mi kari cong kuat lah bagus. Kita orang tak makan mi kari maksum. Kami makan mi kari kincing kuat. Anda faham? Tak faham sudah. Baik. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, makna berdiri di atas sempadan Allah, yakni tiada melanggar hukumnya. Duduk di atas sempadan tu, jangan langgar. Bila langgar, setiap sesuatu ada tak sempadan? Ada. Isteri kita halal tak? Halal. Suami kita halal tak dengan kita? Halal. Tapi ada tak sempadan dia? Ada. Isteri saya ustaz, isteri saya, aku suka saya, nak buat apa pun ada, dia ada had.
Satu had dipanggil had. Kalau banyak-banyak had tu had. Mana faham? Tak faham sudah. Kalau banyak-banyak had, nama dia hudud. Satu singular, had plural, hudud. Dalam dunia kita banyak ada sempadan? Banyak. Sebab tu nama dia hudud. Banyak. Jadi kita suami isteri pun dia ada had juga. Memanglah halal, pegang sana halal, pegang sini halal. Tapi ada tak waktunya jadi haram? Ada. Serupalah. Makanan halal tak? Halal. Ada tak yang haram? Maka dia dipanggil hudud, panggil had. Maka hukumnya Allah Ta'ala itu ialah menjauhi segala yang ditegah, dan menjauhi segala dan mengerjakan segala yang disuruh. Siapa yang mengerjakan segala yang disuruh dan menjauhi segala yang ditegah, nama dia soleh. Dan siapa yang buat yang ditegah, maka dia adalah orang jahat, nama dia toleh. Baik, tandakan di situ. Besok insya-Allah kita sambung lagi.